Soalan yang berikutnya, macam mana kita nak tentukan baki akhir di buku tunai? Okey, so kalau kita nak tentukan baki di buku tunai, kita kena ada maklumat daripada penyata bank. Sekarang ni kita nak pastikan baki di penyata bank tu sama dengan baki di buku tunai. Kita kena buat penyata penyesuaian bank lah. Penyata bank tu berbaki kredit sebanyak 3,200. Okey, dan baki ini berbeza daripada buku tunai. Sebab itulah kena buat penyata penyesuaian bank. Kita kena pastikan baki tu sama. Buku tunai dengan penyata bank sama. So kita tak payah buat penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. Kita buat sahaja penyata penyesuaian bank tanpa mengemas kini buku tunai. Alright? Okay, so sekarang ni kita kena mulakan dengan baki di penyata bank. Sebab kita nak jawapan kita tu baki di buku tunai. Okay, so baki dekat penyata bank tu berbaki kredit kan? Baki kredit penyata bank 3,200. Kalau kita start dengan baki kredit di penyata bank, baki kredit penyata bank tu maksudnya duit masuk dalam akaun bank. Kalau penyata bank duit masuk kredit, kalau buku tunai duit masuk debit. So last kali kita akan dapat jawapan baki debit di buku tunai. Tapi kita tak tahu berapa. Okey, cara dia macam mana? Kalau kita start dengan penyata bank, kita kena tambah dulu dengan item-item yang boleh menyebabkan baki kredit di buku tunai bertambah. Okey, apa dia? Kredit buku tunai bertambah tu maksudnya pembayaran tunai bertambah lah. Okey, apa dia? Okey, contohnya adalah kesilapan buku tunai terlebih debit 50. Apa maksudnya kalau terlebih debit? Kalau debit buku tunai tu maksudnya penerimaan tunai. So kalau terlebih debit maksudnya dia terlebih terima tunai. Dia terlebih dapat duit tu 50. Sepatutnya dia tak dapat, tapi dia dapat terlebih 50 tu. So kita kena bagilah balik dekat orang tu. Contoh kan, kita kena pulangkanlah balik yang terlebih tu sebab bukan duit kita. Kita kena keluarkan 50 ni daripada debit buku tunai. Kita kena letak di bahagian kredit buku tunai. Kita kena keluarkan RM50 tu. That's why dia akan menyebabkan baki kredit buku tunai tu bertambah. Okey, sebab kita kena letak dekat bahagian kredit buku tunai. So kita tambah dekat sini. Okey, kesilapan di buku tunai tu sebanyak 50. Kita kena tolak dengan item-item yang menyebabkan baki debit di buku tunai bertambah. Contohnya adalah cek belum dikemukakan. Okey, cek belum dikemukakan ni maksudnya kita dah bayar cek dekat someone, contohlah dekat pembekal kan. Okey, tapi bila kita bayar tu, of course lah duit kat dalam akaun bank kita akan ditolak. Tapi bila kita cek tak tahu duit kat dalam akaun bank kita tidak ditolak lagi pun. So kita tak boleh letak dekat bahagian kredit buku tunai. Kita kena letak di bahagian debit buku tunai sebab duit kita tu belum tolak lagi. Okey, so sebab itulah dia menyebabkan debit buku tunai bertambah. So kita tulis kat situ kena tolak dengan cek belum dikemukakan sebanyak 540. So sekarang ni macam mana nak dapat baki debit di buku tunai? 3,200 tambah 50 tolak dengan 540. So dapat jawapan 2,710. Jawapan dia adalah B, bola.